iblis dia mengumpan kita untuk satu keburukan, ya, buat satu keburukan, tapi dia umpan dengan 99 kebaikan. Jadi hanya untuk satu keburukan, dia mulakan suakan dengan kita ni kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi ada 100 trik, ada 100 jalan, atau ada 100 pintu. 99 semua baik. Satu tu yang buruk, dan satu itu akan menghanguskan ke 99 kebaikan kita. Jadi itu yang kadang-kadang kita takut bila di hadapan Allah, rupa-rupanya kita bawa tabung yang kosong. Jadi kita mulakan sesi kita ini, pengajian kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami kebenaran itu benar-benar nyata dan benar, dan rezekikan kepada kami untuk kami mentaatinya. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami penjelasan tentang sesuatu yang batil itu sebenar-benarnya batil, dan berikan kekuatan dan rezeki kepada kami untuk menjauhi segala kebatilan tersebut. Baik tuan-tuan puan-puan, amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke bab yang kelima. Alhamdulillah 4 bab telah selesai, ya. Jadi bab yang kelima ini tajuk dia iblis dia mengumpan kita untuk satu keburukan, ya. Buat satu keburukan, tapi dia umpan dengan 99 kebaikan. Jadi hanya untuk satu keburukan, dia mulakan suakan dengan kita ni kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi ada 100 trik, ada 100 jalan, atau ada 100 pintu. 99 semua baik. Satu tu yang buruk, dan satu itu akan menghanguskan ke 99 kebaikan kita. Jadi itu yang kadang-kadang kita takut bila di hadapan Allah, rupa-rupanya kita bawa tabung yang kosong. Kita perasan benda tu banyak, tapi telah dikosongkan hanya kerana satu keburukan ini. Okey. Tapi sebelum itu, sebagaimana yang lepas dalam kereta tu, saya dah menjanjikan sesuatu. Saya rasa saya ingat janji tu. Ingat tak lagi janji tu? Tak ingat dia. Alhamdulillah. Okey, janjinya kan kita bila bincang berkenaan dengan anak-anak apa ni? Anak-anak iblis ni kan punya ramai lah, ya Allah, hai. Anak-anak iblis dan nama-nama mereka. Jadi kita rasa sedih lah kan. Ada Sabar, nama dia bukan Sabar, ya. Sabar. Sabar dia dengan sabarnya, dengan dasimnya, Miswas, Al-Aqwar, Zaknabur, ada 5 ni. Dan Masya Allah, Allah sebenarnya telah memberikan kita pula 5 malaikat. Jadi dalam keadaan syaitan ni ada 5 dalam bidang specialization dia, Allah bagikan kita tentera-tentera pelindung, ya, 5 malaikat juga. Okey, tapi sebelum tu mari kita tengok hadis, boleh tak, ya, yang berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi sebelum kita masuk bab yang ke berapa tadi? Bab kelima. Okey, ada dalam riwayat, ya, Ibnu Abi Hatim radhiyallahu an, dia merupakan ulama yang tersohor dalam bidang hadis, tuan-puan. Jadi dia menceritakan bahawa selepas keputusan Allah Subhanahu wa taala melontar, ya, ataupun mencampakkan iblis ini, syaitan ini daripada syurga, dia terkeluar daripada syurga, maka waktu itu iblis dia tidak pun meminta keampunan daripada Allah, kan. Bahkan dia nakkan peluang, dia minta peluang untuk menggoda anak-anak Adam. Kerana pada pandangan dia, kita ini, manusia ini, anak-anak Adam sangat-sangat tidak layak untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Tak layak. Dia lebih layak. So dia ada kenapa Allah nak ciptakan makhluk yang baru. Kenapa tak arah dia je? Dia lagi boleh buat terbaik, ya, menurut apa yang Allah mahukan. Jadi dia punya masalah, dia jealous lah. Dan jealous itu bertitik tolak daripada keegoan juga, sebab dia rasa dia hebat. Okey. Dan syaitan ini, iblis ini, dia datang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia meminta izin. Sebab apa? Sebab dia sangat sedar
dia tak boleh buat sesuatu tanpa izin Allah. Maka dia berjumpa dengan Allah, dia minta permohonan yang pertama, yang ini saya telah orang kata olah melalui bahasa saya sendiri ya. Jadi syaitan ni mohon daripada Allah supaya diberikan kelebihan dan juga kekuatan, kemahiran, kesenian untuk merosakkan anak Adam. Dia minta izin dulu. Jadi kalau Allah tak bagi izin memang tak boleh. Dan kemudian Allah beri izin. Allah izinkan. Itu yang pertama. Dia rasa seronok. Kemudian dia buat apa? Dia susuli dengan permintaan permohonan yang kedua. Apakah dia permohonan yang kedua? Dia minta kepada Allah, dia kata, wahai Allah, berilah kepada kami jumlah nisbah anak-anak Adam tu sama dengan anak-anak kami. Maka kemudiannya Allah makbulkan, Allah terima, dan setiap satu anak Adam akan ada satu qarin. Ya? Jadi dia pun beranak sama. Dan anak dia tu, dia akan macam dikembarkan dengan kita, dan anak dia adalah kita punya, orang kata tu qarin lah. Qarin ni dia pendamping, dan bukan setakat pendamping, dia pakar tentang kita. Dia macam kalau kita kata kembar kan. Jadi dia ada insting yang sama, dia tahu kita punya kelebihan, dia tahu kekurangan kita. Kalau macam kembar kita kan, semua benda tahulah, tapi bukan kembar itu share yang baik, tak. Dia nak dapatkan kita punya data, macam itulah. Data-data tu yang penting supaya dia mudah untuk report, mudah untuk memusnahkan kita. Okey. Dan kemudian Allah makbulkan bagi setiap anak Adam yang lahir akan ada anak syaitan. Yang ketiga, dia minta lagi daripada Allah. Tak cukup dua, dia minta lagi terus. Dia minta yang ketiga, dia kata, ya Allah, berikanlah keupayaan untuknya supaya masuk ke dalam tubuh manusia dan mengalir mengikuti darahnya. Ya? Jadi itu yang dia akan pergi ke mana-mana lah, ke urat saraf ke dan sebagainya, otak kita ke, pemikiran kita kan, pendengaran kita, di mana ada urat darah, di situ dia ada. Allahu Akbar. Jadi di sini wallahu alam secara tamsilan ataupun secara fizikal, tapi saya lebih suka ambil secara tamsilan. Maksudnya kalau ikut urat darah, kalau darah tidak ada maka kita akan lumpuh. So maksudnya di mana tempat yang kita ada nadi, ada gerak, ada aktif, ada kat situ ada segar, kita sihat dan sebagainya, kat situ dia akan ada. Jadi selama mana tangan kita ini bergerak, di situlah adanya syaitan. Kalau lumpur dia tak boleh nak buat apa lagi dah. Kan? Jadi kalau tangan dia bergerak, tangan tu nak menampar, tangan tu nak apa, buat benda tak baik dan sebagainya lah. Okey. Kemudian dah dapat 3 dah kan? Maka Allah berikan, maksudnya Allah makbulkan. Allah terima, Allah izinkan dan Allah terima permintaan tersebut. Dan kemudian dia buat apa? Dia pun minta supaya Allah, dia minta lagi, dia kata, ya Allah, berikanlah lagi aku kekuatan selain daripada 3 tersebut. Dan kemudiannya Allah turunkan surah Al-Isra ayat yang ke-64. Jadi dengan kata lain, Allah berfirman, maka firman Allah tersebut terakam dalam surah Al-Isra ayat 64. Ya, Allah bercakap dengan syaitan, dan dialog tersebut kita ketahui daripada surah Al-Isra ayat yang ke-64. Okey, kita buka sekejap surah Al-Isra ayat yang ke-64 ya. Okey, apa bunyi dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakan dan godaanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka, yakni anak-anak Adam, pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersyarikatlah, maksudnya buat partner lah dengan anak-anak Adam tu, dengan harta dan anak-anak mereka, dan beri janjilah kepada mereka, kepada anak Adam. Maksudnya Allah buka kebebasan seluas-luasnya kepada syaitan untuk menggoda kita.
Baik, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Ya, okey. Baik. Itu yang disebut oleh hadis ini. Jadi Nabi telah memberitahu bahawa syaitan melengkapkan diri dia dengan beberapa senjata dan minta benda tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dengan kekuasaan, dengan kehebatan, dengan kasih sayangnya, ya. Jadi saya nampak apa yang Allah beri ni adalah kasih sayang, tuan-puan, ya. Itu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab apa? Sebab selepas itu Nabi Adam alaihi salam dia dengar, dan kemudian dia juga memohon benda yang sama. Jadi Nabi Adam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam kata, "Ya Allah, engkau telah menjanjikan 4 perkara kepada syaitan. Maka apa yang ada padaku untuk melindungi diriku dan anak-anakku daripada godaan-godaan syaitan?" Dan Adam minta, "Ya Allah, kurniakanlah kepada diri kami ini satu kekuatan yang boleh melawan kembali syaitan." InsyaAllah. Dan kemudian, tuan-puan, Allah janjikan akan ada malaikat yang menjaga anak Adam ini bila dia lahir sahaja ke dunia. Itu ada dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Ya. Jadi kita ada 5 malaikat lah keseluruhannya. Ini yang saya sebut tu, kita ada 5 malaikat ni. Ya. Okey, saya nak cari juga. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal." Mafhumnya, bagi manusia akan ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergilir-gilir, ya. Di muka maksudnya di hadapannya dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, ya. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahawa Allah mengirim kita 2 malaikat, ya. Tapi kemudiannya Ibnu Abi Hatim mengatakan bahawa bukan setakat 2 seperti mana yang ada dalam ayat Quran. Kita ada 5 malaikat. Selain daripada 2 itu, kita ada Raqib dan Atid, dan dia sangat-sangat jujur, di mana bila dia mencatat kalau kita niat nak melakukan amalan baik, maka dia akan cepat catat, dan kemudian bila kita melakukannya, maka dicatat lagi dengan dicatatlah. Tapi kalau kita berniat nak melakukan kebaikan, catat ke tak? Tak ada. Bila kita melakukannya sahaja baru confirm. Nampak? Itu pun satu weapon yang melemahkan syaitan, Masya Allah. Dan seterusnya adalah pembisik takwa. So yang kelima adalah malaikat yang sentiasa membisikkan amal-amal takwa, amal-amal baik. Kan biasa kalau kita nak buat benda tak baik, dia akan ada bisikan yang macam menolak ataupun menepis bisikan-bisikan yang tak baik. Perasan ke tak? Perasan kan? Dia dalam hati kita tu, dia ada satu aktiviti yang kalau terlintas sesuatu yang tak baik, akan ada satu lintasan yang baik. Kalau ada lintasan yang baik, ada juga lintasan yang tak baik. Ya, sebab di situ ada qarin dan juga ada malaikat yang sentiasa menjaga kita lah. Okey, jadi ada 5 malaikat. Dan kemudian Nabi Adam AS minta lagi. Dia minta lagi. Jadi dia kata, "Ya Allah, bagilah lagi." Dia kata, apa lagi senjata yang boleh dimiliki oleh anak Adam? Maka Allah kurniakan bagi setiap kejahatan kita, catatannya hanyalah 1 dosa atau keupayaan untuk diampunkan. Jadi dia 1 je dosa, kemudian anytime boleh diampunkan, boleh dibuang. Alright. Tapi bagi setiap kebaikan menyamai 10 kebaikan. Jadi itu rahmatnya, kasih sayangnya Allah pada kita, kan? Okey. Baik, sebab dia nak mengimbangi. Tengok ni syaitan ni macam ni kan, dia punya senjata-senjatanya, tapi Allah bagi kita lebih pula. Kemudian Adam satisfy ke? Rasa puas hati ke? Tak. Dia minta lagi. Ya Allah, berilah lagi. Dan kemudian Allah berikan, yakni
Allah berikan tempoh pengampunan Allah terhadap segala kesilapan, kealpaan, kelalaian, kemaksiatan yang kita buat itu, tempoh bertaubat sampai kita mati. Sampai kita mati. Sehinggalah roh tinggalkan jasad, itu peluang dia. Kita tengok syaitan, Allah ada bagi peluang tu tak? Tak ada. Masa time dia tak nak sujud pada Nabi Adam, time tu Allah murka kan? Jadi dan dia pun tak minta ampun cepat-cepat, tertutup terus. Tapi bagi anak Nabi Adam, kita ada tempoh sepanjang hayat. So jadi bila mati je, boleh dah. Boleh tak minta ampun lagi? Dah tak ada dah. So yang itu due date kita. Okey. Dan kemudian Nabi Adam, sebab dia tahu syaitan ada 4 kan, dia minta lagi. Dia minta lagi. Jadi bila minta, sebab yelah syaitan minta, dia bila kita baca macam ni, kadang-kadang kita pun gelak sendiri tau. Dia kata, ya Allah, Tuhan kau yang maha lah kan. Kalau kita fikir dalam keadaan tersebut, kita kalau boleh memang nak minta lebih-lebih lagi lah kan. Sebab kita tak kenal syaitan ni. Baik, tapi Nabi Adam kenal. Dan Nabi Adam minta, dan akhirnya sama sebagaimana syaitan, Allah memberikan sesuatu perkataan yang Allah rakam dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah ajar kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar ayat 53. Okey. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. So harapan kita itu kena ada sentiasa pada Allah. So jangan putus asa. Ni syaitan ni tahu ni putus asa. So dia akan bagi kita putus asa. Dan satu lagi, jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merasakan apa yang Allah berikan itu adalah indah, indah, indah. Semuanya keindahan belaka. So once kita ada konsep yang begini, maka Allah akan lindungi kita daripada syaitan. Kalau tak, bila kita rasa je Allah nak punish aku lah ni, kan dia dah mula rasa macam tu kan. Kita dah ada rasa sangka buruk, Allah ni kerja je menghukum aja, tak ada kerja lain. Kerja Allah adalah menghukum kita, membalas semua segala dosa kita kan, menyeksa kita. Itu perasaan manusia yang tidak memahami dan tidak mengenali siapa Allah. Maka bila dah ada rasa macam tu, kita akan tambah dekat pada Allah, ataupun kita rajuk bawa diri jauh dari Allah. Kita akan rasa jauh. Macam mana ni, ya Allah, aku dah buat macam-macam dah, tak ada apa-apa dah. Memanglah aku ni hina sangat lah, aku banyak dosa sangat, aku tak layak lah nak jadi hamba. Itu kerja syaitan. Okey, jadi kemudiannya disebutkan bahawa ayat daripada surah Az-Zumar yang kita baca tadi merupakan ayat antara ayat yang paling kuat, paling hebat dalam bentuk kebahagiaan. So dengan kata lain, seandainya lah kita rasa kita down, kita rasa kita tergugat, kita rasa diri kita ini tidak ada harapan, bacalah ayat ini berulang kali. Baca ayat ini berulang kali, mudah-mudahan jiwa kita yang hampir malap, yang hampir mati tu, macam tanah gersang, tanah kering tu, dia subur dan segar kembali. Okey. Baik. So itulah dia 5 angel atau 5 malaikatnya yang berada di sisi kita. Masya Allah, kita rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita, dan juga weapon yang diberikan juga kepada syaitan. Okey, kita masuk kepada bab yang kelima. Muka surat yang ke-24. Iblis dia mengumpan keburukan dengan 99 kebaikan. Abu Ghassan An-Nahdi dia berkata, Sami'tul Hasan bin Salih rahimahullah yaqulu inna syaitana la yaftahu lil 'abdi tis'atan wa tis'ina baban minal khairi yuridu bihi baban minasyarri. Okey, sesungguhnya syaitan itu dia membukakan 99 pintu kebaikan, tetapi dia menggunakan satu pintu kejahatan. Jadi daripada 99 kebaikan itu, dia pancing kita, dia umpan kita untuk masuk atau melakukan keburukan. Contoh tuan-puan, seorang suami
yang baik. Dia cari nafkah buat isteri dia, buat anak dia kan. Anak dia sakit, bawa ke hospital. Anak dia belajar susah, dialah yang berhempas pulas. Dia korbankan diri, dia korbankan tanah dan sebagainya untuk sekolahkan anak, didik anak dan sebagainya. Dan akhirnya sampailah waktu masa di mana anak ini nak berkahwin. Bila anak nak berkahwin, pilihan anak tak kena pada cita rasa dia. Tak kena pada cita rasa dia. Maka bermulalah perbezaan pandangan, pertelingkahan dan pertengkaran. So akhirnya, ni kita satu cerita ni ya. Akhirnya ayahnya kata apa? Aku tidak halalkan apa yang aku berikan pada engkau. Nampak selama ni punya kebaikan kan? Ya Allah, kebaikan. Hanya kerana satu bab saja dia sebut tidak halalkan, tidak mengizinkan. Itu yang kadang-kadang risau juga kan. Jadi kita kena fikirkanlah tuan-puan ya. Saya benda bila fikir macam ni, kita fikir juga diri kita ni bukan baik sangat kan. Teringat dah lah kan. Dan sebab tu Allah ingatkan balik dalam Al-Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Dia Allah sebut jangan kamu batalkan sedekah kamu tu. Batal tu maksudnya musnahkan. Mungkin sedekah kita dah bernilai ratus ribu ni di akaun Allah, tabung Allah, tapi kita telah batalkan. Batalkan dengan cara apa? Bil manni, mengungkit. Wal adha, sakitkan hati orang yang kita pernah tolong. Kalladhi, Allah bagi lagi contoh. Sama macam mana yunfiqu malahu, dia menafkahkan harta dia ria'an nas, untuk rasa manusia ni pandang betapa hebatnya dia. Ri'a, dia nak pertontonkan, daripada kalimah ra'a, melihat. Nak diperlihatkan, nak dipertontonkan kepada manusia. Tapi diperlihatkan tu bukan dengan tujuan untuk menggalakkan orang, memberi motivasi, inspirasi, tidak. Tapi nak tunjuk betapa aku pun sedekah jugalah. Macam itulah kan. Aku pun macam itulah. Aku lagi bagus, aku ni hebat dan sebagainya. Riak tu rupa-rupanya boleh membatalkan sedekah kita. Ya? Tapi janganlah pula kata ustazah betul lah Ustaz Ibit Liu. Jangan. Kan? Yang itu kita tak boleh nak kata kalau orang tunjuk, sebab ada ayat yang lain pula menunjukkan bahawa bersedekahlah dalam keadaan orang nampak atau dalam keadaan sembunyi. Tapi walau bagaimanapun Allah, kedua-duanya baik, tapi yang lebih baik adalah yang sembunyi. Begitu. Tapi kita nak buat cara Ustaz Ibit Liu pun boleh. So, tapi cuma jangan jadikan dia sebagai isu. So dapat benda ni, jangan mudah menghukum orang pula, kan? Sikit-sikit aja share dalam Facebook. Ni riak lah ni. Riak. Ni riak nas, batal. Wah, kita pula menghukum batal kan. Jadi kita kena jaga untuk diri kita, dan kita mendoakan orang lain lah. Kalau dia buat macam tu, kita kata insya-Allah bagusnya dia, bolehlah pula sedekah macam ini kan. Ya Allah, berilah keluasan rezeki dan sebagainya. Kita balas balik dengan doa ya. Sebab kalau tak, syaitan dia macam tu, dia ada satu je. Orang lain pula mengata kan, kemudian orang lain pula dengki ya. Jadi daripada 99 kebaikan tu, akhirnya bukan satu keburukan dia dapat tau. Dia dapat banyak keburukan lain ya. Okey. Baik. Jadi syaitan menunjukkan kelicikannya dengan menawarkan kepada manusia bermacam-macam jenis kebaikan demi menusukkan satu jarum kejahatan. Syaitan akan sentiasa menyuruh manusia melakukan kebaikan ya. Setelah manusia itu melakukan kebaikan, dia akan menusukkan pula jarum kejahatan seperti rasa riak dan bangga atas kebaikan yang telah dilakukan. Walhal perasaan bangga dan riak itu tidak nampak. Nampak ke tak nampak? Kan kita jalan sebelah, kita kata, Cik Nah ni riak ni. Macam mana kau tahu aku riak? Ada bau lah. Memang bau durian okey lah kan. Bau riak tu kita tak ada ya. Okey. Cukup sahaja syaitan merosakkan manusia daripada dalam hati. Lama kelamaan kerosakan dalam hati itu akan terzahir melalui perbuatan. Lihatlah bagaimana liciknya syaitan dalam menggoda manusia supaya melakukan kejahatan. Baik, kita tengok ada contoh lain. Syaitan membisikkan kepada orang yang jahil untuk pergi menuntut ilmu. Kau ni jahil. Dia pun sedarlah, yalah aku jahil. So kalau jahil, ubat untuk jahil adalah ilmu. Betul. Betul dalam hati kita tu. Kan? Pembisik. Betul. Pergilah tuntut ilmu.
Pergilah ke Masjid Al-Falah, duduklah dekat dalam Dewan Fatimah Az-Zahra, kerusi warna oranye tu Duduk depan-depan, jangan belakang-belakang tau. Semua kebaikan tak tu? Semua kebaikan. Datang awal. Nanti kalau lambat malu nanti dengan ustazah datang. Kau tengok dalam malu al-haya'u minal iman. Wah, cik. Ikut dah tu, semua dah sangat cantik proses dia kan. Akhirnya apa syaitan buat? Cucuk. Balik ke rumah. Cakap tengok pula si isteri duk sibuk kelentang-kelentung, kita pun cakap, kau ni cubalah jadi macam rakan muslimat Al-Falah yang lain tu. Nak juga dia duduk sama macam abang seorang-seorang aja. Contoh kan. Ini tak ada, duduk dekat rumah yang di bilik, okey. Bunga kertas. Mula dah. Dia mula rasa macam bil mani ni macam mengungkit kan. Jadi dia mungkit-mungkit, mengeluh dan sebagainya. Atau akhirnya sama juga kalau dengan perempuan kita ni pergi ni. Kita pergi dan kita dah dapat dah banyak, akan balik. Tengok suami terperuk je dengan surat khabar dia. Abang ni surat khabar. Tak surat khabar handphone surat khabar. Dah mulalah mengeluh. Dan lepas mengeluh tu dah lama tengok dia pun akan, so apa masalah aku lah pula, dia kata suami. Yang isteri tadi kan mengokey, apa masalah aku ni kan. Jadi dia pun buatlah biasa je. Akhirnya kita pun kata, itulah abang tengok. Kalau sembahyang asyik-asyik baca surah ikhlas. Tak ada pun nak baca surah lain. Nah ni, Cik Nah lagi kan. Yang Cik Nah, Cik Kiyah lah pula. Kiyah ni kan, pergi tengok ustaz tu cerita, kita kena baca dan hafal surah Al-Baqarah bang. Dah mula dah Al-Baqarah. Orang tu surah ikhlas saja baru kan. Dah pula surah Al-Baqarah. Jadi saya ni bang duduk dan dia macam tu sambil tunggu ustaz pun, saya boleh hafal satu muka tau. Mak oi. Dan itu dah jadi apa? Riya. Jadi asalnya jahil, dah jadi riya dan takabur, maka hangus semuanya. Itulah umpan dan juga kata tu perangkap yang kita nak panggil apa? Jerangkap samar pun boleh, sebab memang kita tak nampak. Dan letusan dia juga kita tidak tahu. So sebab itulah Allah sebutkan syaitan ini adalah spesies apa? Aduwwum mubin. Musuh kamu yang nyata. Dia tak nyata di mata, tapi dia nyata pada hati dan perbuatan kita. Jadi bila Allah sebut benda itu nyata, so we have to learn about musuh kita ni. Musuh kita ni macam mana? Kita ni suruh berperang ni, jihadun nafs, tapi tak kenal nafsu tu apa, kan, tak kenal syaitan tu apa. Samalah kita pergi perang, musuh kita yang mana kita nak bunuh ni, kita kata kita tak tahu. Pegang punya senjata hebat ni, tapi tak tahu siapa musuh kita. Jadi itu situlah kegerunan yang patut hadir dalam hati kita, dan kita harus sentiasa mengambil tahu tentang musuh kita yang disebut nyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi manusia sebegini telah berjaya ditusuk oleh syaitan dengan tusukan kejahatan tanpa dia sedari. Lihat bagaimana syaitan mengubah seseorang yang merendah diri menjadi seorang yang bongkak. Namun hal ini tidak patut disalahartikan. Bukanlah bermaksud orang yang jahil itu tidak perlu menuntut ilmu kerana takut bongkak. Sudah, orang-orang yang jahil pun kata, tak payahlah, tak apalah, biarlah saya jahil saja, nanti kalau saya ada ilmu saya bongkak lah pula. Tak ada. Kan itu pun juga adalah hasutan syaitan. Untuk kita tak nak berilmu, hasutan dia juga. Dia akan buat dalam pelbagai bentuk. Sama ada kita tak nak pergi, itu pun gaya dia. Sama ada kita nak pergi bersungguh-sungguh pun gaya dia. Ya? Sebab itu dalam Islam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di pertengahannya. So cara macam mana kita nak ambil pertengahan, tengok apa yang Islam ajar, apa yang Nabi buat. Ya, okey. Baik, kemudiannya saya suka di sini di mana Imam Al-Ghazali dia telah memberi, ini tak ada dalam buku tapi kena catat tuan-puan. Imam Al-Ghazali sebut ada 7 faktor yang menjadi umpanan syaitan yang kita mudah sangat lupa diri. Kita mudah sangat terjerumus, ya, dan kita akan hiasi, akan gantikan, kita akan batalkan dengan riak. Kita akan yang kan sebab tu Allah dalam banyak-banyak contoh Allah sebut riak. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah tak sebut dia yang akan teringat-ingat ke ataupun tamak ke. Tak ada, Allah tak sebut yang tu. Dia rasa berat, tertekan ke. Tak ada, Allah sebut riak.
Jadi riak ini dia merupakan satu dosa yang macam sangat ringan dan kita tidak perasan. Tapi dia punya impak dia boleh menghanguskan seluruh 99 kebaikan kita. Baik, Imam Al-Ghazali kata antaranya ada 7 ya. Pertama, ilmu. Jadi syaitan ini akan berusaha sebaik yang mungkin pastikan kita ini ada ilmu. Dan kemudian dia menjerumuskan kita ke arah apa? Ke arah riak. Nah, ini semua dia riak lah tu. Riak, sombong. Riak ada adik-beradik dia kan, saya dah sebut kan. Adik-beradik takabur. Sebab syaitan dia pandai menghiasi. Selain daripada riak apa? Yang dia suka orang sebut-sebut. Dia nak dengar orang kata-kata, puji dia, hargai dia sepanjang masa. Ini nama dia apa? Sum'ah. Sum'ah daripada sami'ah. Dia nak dengar. Dia nak dengar. Kemudian mungkin okey, tak adalah nak riak, tak adalah nak sum'ah. Tapi dia perasan. Dia rasa, ya Allah, diri aku ni yakin tak ada orang boleh buat macam ni. Aku boleh pagi petang tu kan. Itu apa tu nama dia? Syok sendiri tu kan. Nama dia ujub. Dia rasa diri dia ajaib lah, mengagumkan lah, takjub dengan diri sendiri. Allahu Akbar. Okey, jadi itu yang pertama, ilmu. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Jadi itu yang keluarga Allah sebut dia juga boleh jadi fitnah. Tapi tuan-puan, cuba tengok balik nanti kan, 7 ni, semua benda ini adalah, orang kata wealth, dia khazanah yang sangat penting. Dia bertinggik, syaitan ni bertinggik pada khazanah-khazanah yang kita nak dapat pahala. Jadi pada ilmu, pada keluarga. Yang ketiga, amal ibadat kita. Inilah yang kita nak bawa, nak pikul pun kan. Tapi syaitan bertinggik kat situ. Yang keempat, kesihatan fizikal kita. Kesihatan fizikal kita bertinggik juga. Tengoklah pula kita ni umur dah 60-70 tahun. Lepas tu sihat. Lepas reunion alumni tengok kau, kita lah, kenapa hal kau ni? Kita dengan awak nampak kita lagi muda. Sudah kan, habislah. Kesihatan. Pada kesihatan itu penting. Kita nak sujud kan dengan Allah. Sujud tu satu nikmat. Tak dapat sujud, ya Allah, cuba tanya cik-cik kita, kakak-kakak kita kan, pakcik-pakcik kita yang tak boleh sujud tu, macam mana rasanya? Pernah ada satu masa, satu kisah, ini seorang anak, dia balik daripada umrah. Dia hadiahkan ayah dia sejadah yang ada, sejadah yang sampel raudah tu. Ayah dia pandang terkebir-kebir, meleleh air mata ayah dia. Sebab apa agaknya? Ayah dia dah 15 tahun tak sujud. Sembahyang duduk atas kerusi. Nampak sejadah tu, menangis dia. Sebab kerinduan 15 tahun itu nak sujud. Anak terlupa. Dia excited kan. Jadi nampak tu terus belikan. Lepas dia nampak ayah dia menangis. Dia cuba relate balik, kenapa sejadah menangis? Rindu ke dekat Mekah? Ke atau ini mengingatkan momen dia semasa di sana? Ke dia nak pergi ke Mekah kau ni? Ya kan? Pak ayah-ayahnya tak dapat juga, tak klik juga. Dia tanya mak dia. Mak, kenapa ayah tu menangis, mak? Kita bagi sejadah dekat raudah tu, sejadah daripada macam ukiran raudah tu. Mahal tu, mak, kenapa dia menangis? Dia terharu ke kat kita kan? Maknya kata, alam, bapak kau tu kan dah 15 tahun tak sujud. Baru dia teringat. Kan dia tak perasan. Jadi itulah dia, tuan-puan ya. Jadi tentang kesihatan itu sangat penting, tapi bukan untuk dibanggakan. Okay, next adalah harta kekayaan. Yang itu yang kelima. Yang keenam adalah kuasa. Kuasa pemerintahan kan. Kemudian yang ketujuh adalah pengikut dan penyokong. Ini kalau kita sekarang senang istilah dia apa Follower. So ada follower ramai. Kita rasa macam seronok tu, boleh dibanggakan ni. Kita jemput Ustaz Isfadiah ni, follower dia. Kan. Kalau Ustaz Isfadiah ada, tengoklah nanti ramai yang menonton. Itu semua adalah kipas-kipas daripada syaitan. So kita kena bersedia, berusaha untuk overcome benda itu dengan apa cara sekalipun, tuan-puan ya. So, kalau para wali, para ulama dulu-dulu, dia sanggup ya untuk tidak pandang ataupun kalau jalan tu tunduk, dia buat perangai-perangai pelik. Antara perangai-perangai pelik dia adalah bila jalan tu tak nak pandang orang, tunduk aja, muka masam aja. Sebab apa? Sebab dia tak nak jadi, itulah, dia ramai pengikut, tidak mau ramai penyokong. Sebab nanti akan ada jadi pemujanya dan sebagainya. Dia akan mesti
tersengit ke situ. Syaitan dia akan buat macam tu lah, sebab kita manusia biasa pun kan. Jadi puja-puji. Bila puja-pujaan, dia start lah. Bila puja-pujaan dia biasa kalau track masyarakat Malaysia, dia start daripada mungkin memuja-muja, kemudian merawat-rawat, lepas tu habis. Ataupun start daripada sakit-sakitan, kemudian merawat-rawat, lepas tu jadi puja-pujaan. Pun sama. Sebab puja ni hanya untuk Allah saja. Jadi manusia dia ada banyak melakukan kesilapan. So sakit, tengok kan kesihatan fizikal, apa dia punya fitnah dia? Sakit. Jadi bila sakit, boleh senang untuk disasarkan dia punya akidah. Orang yang miskin pun sama. Masalah harta kekayaan adalah miskin. Kadal fakru kufran. Jadi orang yang fakir ni dia sangat dekat dengan garisan kufur. Dan kalau kufur tu kufur pada akidah lah. Kan begitu juga dengan kesihatan fizikal. Baru-baru ni saya baca siapa tu yang famous tu, yang pergi ke Mekah pakai telekung tu, Sajjad. Okay, Muhammad Sajjad kan. Jadi dia sampai keluarkan perkataan kalimah, dia kata nak saya keluar ke dari agama ni, kan. Jadi sebab apa? Dia mempunyai kesihatan fizikal yang sangat baik. Begitu juga dengan Fir'aun dan sebagainya kan. Ini memang pancingan umpanan syaitan lah ya. Okey. Jadi pengikut dan penyokong pun sama juga tuan-puan. Jadi kalau kita dapat ni 7, setiap hari atau setiap minggu baca. Okey, ini dia punya perangkap-perangkap ilmu, keturunan keluarga ataupun amal ibadat, kesihatan fizikal, harta kekayaan, kuasa, pengikut dan penyokong. Okey. Kita baca seminggu sekali. Kita ingat balik. Kemudian kita ingat balik. Kemudian kita ingat balik. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita ya. Baik. Dan daripada ketujuh-tujuh ini ada tanda sifat-sifat sombong. Saya nak fokuskan yang sombong sebab apa tuan-puan? Sebab itu adalah core karakter iblis. Core karakter iblis adalah ego, sombong, takabur. Dan antara core karakter anak-anak Adam ini adalah rendah diri. Sebab kita kan daripada tanah. Tanah yang lumpur tu, kan bila kita tepek-tepek, dia punya fitrah, dia akan merendah diri. Tapi apabila dia dibakar, dia tak boleh nak merendah diri lagi. So yang dibakar ini api. Api adalah komponen syaitan. Dan value kita adalah tanah. Campur dengan syaitan, habis kita. Jadi yang sombong takabur tak boleh nak turun-turun lagi. Jadi yang sombong takabur, yang keras tu apa? Hati kita lah. Na'udzubillah min zalik ya. Jadi sebab tu saya nak fokuskan sedikit lebih pada sombong ni. Mari kita lihat pula apakah dia tanda dan juga sifat-sifat sombong. So saya sangat mengharapkan kita guna ini untuk muhasabah diri kita lah. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Okey. Jadi yang pertama, tanda-tanda sifat sombong. Yang ini juga dikupas oleh Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali dia kupas sombong ini agak detail ya. Jadi antaranya dia pun beri kita tanda-tanda sifat sombong bagi seseorang. Yang pertama, susah menerima pandangan orang lain. Susah terima pandangan orang lain. Khususnya kalau pandangan itu datang daripada orang yang lebih rendah statusnya, anak contohnya. Daripada anak, daripada cucu kan. Daripada cucu mungkin kita okey sikit kot kan. Kita kata bijak budak ni, kita kata kan. Mungkin daripada anak. But somehow susah jugalah. Dalam ibu bapa ni basically kalau anak-anak tu lebih bijak dan sebagainya, dia akan bangga. Lebih bijak daripada dia kan. Jadi secara nature-nya, secara semula jadinya atau fitrahnya, seorang ibu, seorang bapa, bila anak lebih bijak daripada dia, dia akan rasa syukur dan bangga. Okey. Tapi kalau anak menasihatkan dia naik tanduk dia lah pula. Macam tu kan. Okay. Yang kedua, mudah sangat marah. Cepat marah. Baran. Cepat tersinggung. Cepat naik darah. Yang ketiga, pilih kawan. Dia memilih-milih kawan yang satu level, satu kedudukan. Okey. Jadi ni yang ada kita panggil kasta lah dalam memilih kawan. Yang keempat, dia memandang hina pada golongan bawahan. Memandang hina pada golongan bawahan. Yang kelima, suka nak bertekak. Suka nak bergaduh. Suka nak tinggikan suara. Yang keenam,
Dia nak suara dia itu didengari. Didengari dan dipilih. Kalau dia suggest, dia nak idea dia juga kena masuk. Kena diambil, kena dipilih. Kalau tak, hati dia dah tak karuan ya. Hati dia dah macam dah serabut dah. Okey. Yang ketujuh, dia tidak memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap dan dia suka memotong percakapan orang tersebut. Ini kalau motong-motong cakap orang ni kan, sekali Allah balas tanya kita balik kan, berapa telinga aku ciptakan? Kita akan jawab berapa? 2. Berapa lisan aku ciptakan? 1. So mana yang sepatutnya menang? Yang 2 lah kan. Kalah dah kan? Kalah dah jawapan. Kita nak jawab apa dengan Allah nanti? Yang ke-8, kalau dia menjadi pemimpin yang keras dan zalim terhadap pengikutnya. Itu tanda orang-orang yang sombong ya. Kalau jadi pemimpin, ya Allah, ya Tuhan, aku sombongnya dulu tu tak ingat dah, asal usul lah macam tu lah kan. Itu kata-kata orang bawah lah. Yang ke-9, susah nak memberi maaf. Okay, bahkan dia tengking, dia herdik lagi. 10, bila dia bersalah, susah nak minta maaf. Tadi susah beri maaf, yang ini susah minta maaf. 11, marah jika tidak dihormati. 12, pendendam. 13, menzalimi atau menganiaya orang secara kasar atau halus. Istilah kita sekarang dia panggil psycho. Dia menzalimi orang secara kasar atau secara halus ya. 14, okey, dia berhubung dengan seseorang itu hanya untuk memenuhi keperluan dia je. Dia boleh baik dengan seseorang hanya apabila orang tu boleh memenuhi keperluan dia. Dia mengambil kesempatan lah kata lain ya. Yang ke berapa? 15. Suka sedap sangat cerita keburukan orang. 16, tidak menghormati pemberian orang. 17, suka menceritakan kelebihan diri. 18, mengaibkan orang lain. 19, tidak menghormati nikmat Allah. 20, tidak menghormati nikmat Allah ni contoh, tengok dewan kosong, lampu terbuka, aircon terbuka, tak rasa sikit pun dalam hati dia untuk matikan ke, untuk stop by, tengok apa masalahnya ni, kenapa tak ada orang tutup. Dia tak ada macam tu ya. Okey, itu contoh orang yang sombong. Biarlah ada dia punya pekerja dia, katakan. Saya teringat dulu buat sampah, buang sampah kan. Jadi saya pun ingatkan pelajar saya, jangan buang sampah merata-rata, kutiplah sampah. Dia jawab balik, habis tu cikgu, tukang sampah nak kerja apa? Dia kata. Dia pula yang bagi kerja kat tukang sampah, tukang sapu tu. Selamba je. Okey. Yang ke-20. 20 ya? Okey. Dia suka bergaya yang menonjolkan diri dia sendiri. Sama ada dalam bentuk fizikal dia, berdiri ke dia, atau duduk dia, atau kalau berjalan, ya, gaya jalan dia dan sebagainya, dia suka macam dengan gaya angkuh lah. 21, kurang menolong orang lain.
Dah 20 ustazah? Ya, 20 lebih ni. 26. Kurang menolong, kurang membantu orang lain. 22. Tidak suka menjamu orang lain. Tidak suka menjamu orang lain. 23. Tidak suka sebut kelebihan orang lain kerana mencabar dirinya. 23. Tidak suka sebut kelebihan orang lain kerana mencabar dirinya. Okey, siap tu? Panjang sikit tu. 24. Membesarkan kesalahan orang dan menyembunyikan kesalahan diri. Okey, 25. Resah dengan kejayaan atau kebolehan orang lain. Resah dengan kejayaan dan kelebihan orang lain. Yang akhir sekali, sangat tersinggung jika kelebihannya tidak disebut. Sangat tersinggung jika kelebihannya tidak disebut. Okey, dapat tu tuan-puan? Ada berapa? 26. Jadi tengok balik macam daripada 26 kalau bagi markah sikit. Dekat kita daripada 26 tu berapa yang kita ada? Parkan dengan daripada 26. Darabkan dengan 100. Jadi tu percentage kita dekat dengan syaitan ataupun jauh daripada syaitan. Sebab syaitan memang dia ada korin, dia lagi rapat dengan kita kan. Okey. Baik, kita masuk ke bab yang ke-6. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Okey. Bab yang ke-6, pesan jin kepada manusia. Masya Allah, tengok para ulama ni dia dah kutip petik dah benda ni kan. Cuma kita yang mungkin terlepas pandang, kita tak tahu benda-benda ni kan. Jadi alhamdulillah lah ada kuliah-kuliah sebegini, maka kita boleh masukkan ia di dalam kita punya pengetahuan dan juga pengalaman kita insya-Allah. Baik, berkata Imam Al-Jauzi, apa pesanan jin kepada manusia ini ya? Anil A'mashi qala haddatsana rajulun kana yukallimul jinna qalu laisa alaina ashaddu mimman yattabi'us sunnata wa amma ashabul ahwa'i fa inna nal'abu bihim la'ba. Maksud dia Al-A'mash ya. Al-A'mash berkata, kami pernah diberitahu oleh seseorang yang diajak bercakap dengan sekumpulan jin. Okey. Jadi memang ada di kalangan kita yang boleh bercakap dengan jin. Antaranya of course lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia bercakap tu, Nabi Muhammad SAW pun dia bagi tahu apa yang dicakap pada para sahabat. Jadi sahabat yang akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak semua, tidak semua. Malah Nabi lindungi mereka daripada berkawan dengan jin. Saya cakap terus terang ajalah kat sini kan. Jadi janganlah pula kita kata mentang-mentang adalah orang yang boleh tahu daripada jin, kita pun nak berkawan lah, nak dengar apa rahsia jin ni. Tak payah. Ya, kita baca kitab ni dan kita ikut, jangan mudah-mudah nak nikan lah ya. Melainkan mungkin dia dengan ilmu dan sebagainya. Allahu'alam. Okey. Mereka berkata, apa yang dikatakan? Tidak ada yang lebih benar bagi kami, yakni jin ini, kecuali orang yang mengikuti as-sunnah. Kalau nak selamat daripada jin, iblis ni, apa caranya? Ikuti sunnah Nabi. So, what is the meaning of sunnah? Sunnah ini adalah lifestyle ataupun pattern, cara. Dia daripada perkataan sana, jalan. Ya? Jadi satu jalan, satu track yang telah dilakukan, yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sunnah Nabi ni ada yang wajib. Saya rasa saya pernah explain ni kat sini. Sunnah Nabi ada yang wajib. Sunnah Nabi juga ada yang haram. Sunnah Nabi juga ada yang
ada yang sunat. Jadi kita jangan keliru sunnah dengan hukum sunat. Kalau sunat maksudnya dia buat dapat pahala, dia tinggal tak dapat apa-apa. Jadi kita ni sunat ni, kita banyak sangat guna perkataan sunat sampai kita sendiri pun keliru. Sunat yang mana satu? Kan? Lebih sunat hukum tu lah kot dapat pahala kan? Ke sunat Nabi, benda ni sunat. Ke sunat berkhatan, khatan pun sunat juga kan? Jadi banyak yang kita namakan sunat sampai kadang kita pun tak perasan yang mana satu. Okey, tapi sunnah ini maksudnya adalah jalan Nabi, style Nabi. Okey, kita makan cara siapa contohnya? Kita tidur cara siapa? Kita menyapa kawan-kawan kita cara siapa? Kan kehidupan kita ini cara siapa? So sekali lagi mungkin kita boleh list kan macam mana kita ni banyak ikut sunnah ke banyak ikut siapa? Kan sebab kalau tak ada sunnah di situ maka banyaklah kita akan ikut elemen-elemen yang tidak baik, ya. Okey. Jadi puan-puan, mari kita tengok apa pula sebalik daripada sunnah. Sedangkan orang-orang yang mengikuti nafsu, maka kami dapat mempermainkan mereka. Jadi rupa-rupanya syaitan ini dia hanya masuk pada kita apabila kita mengikut nafsu kita. Dan dia orang tak boleh masuk ke dalam macam darah kita dan sebagainya kalau kita tidak buka pintu dia, tidak buka jalan dia. Ya, okey. So cara kita buka jalan dia adalah kita tinggalkan sunnah. Sunnah Nabi sebelum makan baca bismillah. Kita makan tak baca bismillah. So dia bertenggek lah. Okey, kita masuk rumah disarankan oleh Allah untuk memberi salam. Watastanisu wa tusallimu ala ahliha, itu settle dah kan dalam bab adab yang lepas kan? Settle sudah. Tapi kita tak buat. Itu yang kitab kita yang tebal tu. Masya-Allah, tu semualah sunnah Nabi. So bila kita tak ikut, dia jadi laluan dan lorongan syaitan. Syaitan sangat suka dengan apa? Dengan orang-orang yang membazir. Bestnya dia. Kan waktu kita membazir macam tu lah, dia akan menyelit masuk. Ya, sama ada daripada masa kita membazir ataupun makanan yang kita bazirkan, ya, dan sebagainya lah tuan-puan. Maka di situlah ada ruang, peluang dan juga kekuatan buat syaitan. Once dia masuk, dia akan decorate apa yang ada mengikut cita rasa dia tersendiri. Jadi di situ dia akan decide lah untuk apa. Oh okey, saya duk sibuk share ni, rupa-rupanya ada orang dah share. Ustaz Muhyiddin lah tolong share. Okay. Baik. Okey. Dan manusia yang berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi tidak akan mudah dihasut oleh hasutan syaitan dan iblis, kerana hati mereka itu menjadi kuat dan tidak mudah untuk dicerobohi oleh godaan syaitan. Manakala manusia yang hanya mengikuti nafsunya tanpa ada apa-apa pegangan, maka manusia ini menjadi satu objek yang mudah untuk diperalatkan oleh syaitan, kerana hati mereka mudah dicerobohi dan dikuasai oleh syaitan. Tuan-puan, saya nak sebut satu perkara saja ni. Tadi kita dah ada 26 ciri-ciri dan sebagainya kan. Pasal nafsu ni, satu benda je saya sebut. Dia punya sifat dan perangai dia sama ada dia dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik, dia punya perangai sama. Nafsu dia boleh jadi baik, dia boleh jadi tidak baik, ya. Tidak baiknya dia bila kita panggil dia nafsu ammarah. Itu level yang paling teruk. Okey, dan bila dia baik adalah nafsul mutmainnah. So sama ada dia dalam keadaan ammarah ataupun mutmainnah, dia mempunyai satu perangai yang tidak akan berubah. Apa dia? Bila kita bagi, dia nak lagi. Tolong ingat yang ini, ya, saya selalu sebut benda ni. Nafsu dia macam tu. Bila kita start sikit, dia nak lagi. Jadi kalau istilah-istilah ni kita panggil macam ketagihan lah. Tapi kalau daripada sudut saintifiknya, dia panggil dopamine. Kita ada hormon dopamine. Jadi itu saintifiknya. Tapi kalau mudah nak faham, nafsu tu perangai dia macam tu. Okey, contohlah tuan-puan kan, kalau anak-anak kita ni, kita bagi aiskrim. Setiap hari aiskrim. So jadi akhirnya menjadi adat dan jadi budaya dia. Balik dari sekolah mesti kena ada aiskrim. Kemudian membentuklah pula apa yang ada pada tubuh badan dia, kesihatan dia, perangai, tingkah laku dan sebagainya. Jadi dia dah terbiasa, dah seronok dah. Dan itu adalah nafsu. So sekali tak dapat, dia akan rasa tak senang. Dia akan marah, dia akan tantrum dan sebagainya. Okey. Kerana apa? Kerana unsur dopamine tersebut. Dan ada satu bab ni, saya minta maaf,
sebut Tuan Puan ya, sebab bila baru-baru ni kami berbincang dengan para sahabat-sahabat yang terlibat dengan pendidikan seksualiti. Jadi antara perkara yang memang kita perlu sedar dalam masyarakat kita, anak-anak lelaki kita khususnya, mereka terbiar dan tidak dibimbing menghadapi zaman balik dia. Jadi dia mimpi, nanti dia ada yang mungkin mimpi seminggu 7 hari kan, 7 hari 7 kali mimpi tu kan. Jadi dia tak tahu aku ni normal ke tak normal ke. Maka kebarangkalian dia untuk merujuk kepada bukan ibu bapa adalah tinggi seandainya ibu bapa itu tidak ramah mesra dengan dia. Saya terfikir yang ini sebab apa? Sebab anak saya umur 12 tahun. Dia dah cakap, dah jumpa dengan saya, dia pun bagi tahu saya. Umi, dia kata, saya punya dada sebelah kanan ni dia macam sakit lah Umi. Saya ingat dada jantung dia. Rupanya tetek dia. Okey, so umur dia 12 tahun, masuk 13 tahun. So lepas tu saya pun kata, wow, itu satu berita yang baik. It shows that you are growing. Kejap lagi balik. Itu tanda-tanda balik, saya kata. Oh, ya ke? Dia kata. Lepas tu yang seorang lagi datang, dia bagi tahulah ada tanda-tanda lain lah pula kan. Maksudnya perubahan pada tubuh badan dia. Dan waktu tu saya pun fikir, macam ni ke anak-anak lain? Kan dengan ibu bapa yang lain tu. So terfikir, macam mana kalau anak tu tak bagi tahu? Dia nak bagi tahu pada siapa? Dan tuan-tuan puan-puan, saya buat search sendiri. So kalau anak ini dia menghadapi mimpi ihtilam, anak lelaki kan, search sendiri. Tidak ada website kita memang Muslim. Saya rasa memang sangat salah lah dalam hal ni. Tak ada blog ke, tak ada informasi ke apa ke yang membimbing anak-anak lelaki kita ini. Kalau dia mimpi ini apa maksud dia? Kalau dia tak dapat mimpi itu apa maksud dia? Dia tak ada. Dia cuma dapat dekat sekolah, dekat dalam kelas. Mungkinlah. Tapi kelas itu berulang-ulang ke? Tak ada, sekali je. Itu pun kalau dia datang sekolah. Kalau dia datang sekolah, belum tentu dia dapat juga. Sebab mungkin dia ponteng kelas. Sekolah ada, tapi kelas tak ada. Kan? Jadi, kat mana anak-anak ni nak dapatkan dia orang punya maklumat dan juga ilmu? Maka, kanak-kanak yang begini sangat mudah untuk dipermainkanlah jiwa dia, emosi dia, termasuk nafsu dia. Saya terus terang, saya kata saya pernah berjumpa dengan anak yang dah tingkatan 5 ya. Tingkatan 5, dia lepas SPM. Jadi jumpa dengan saya dan anak lelaki ni. Jumpa dengan saya bertudung labuh ni apa semua. Lepas tu dia hulur tangan terus nak salam. Lepas saya kata, dek, tak boleh salam. Tapi masa tu bukan COVID lah. Kalau tak boleh lah, kata COVID, kita katakan. Kata tak ada COVID, dek, tak boleh salam dek. Cakap macam tu. Oh, okey. Dia pun tak tepi. Lepas tu saya pun tanya, sekolah dekat mana. Saya tak naklah dia berasa hati kan. Jadi saya pun ramah mesra dengan dia. Adik sekolah dekat mana dek? Lepas tu dia cakap sekolah kat sini. Dah macam ni, handsome besar macam ni, mesti ada girlfriend kan? Mana senyum. Adalah tu kan maksudnya kan. Okey. Lepas tu saya pun tanya, you dah balik ke belum? Sebab macam, yelah kan, balik tu apa? Balik tu apa? Dia kata. So dia tak tahu balik sudah SPM ke atas. Perkataan balik tu tak tahu. Jadi saya kira anak-anak kita wajib kena tahu perkataan balik itu sendiri. Walaupun mungkin dia tahu okey mimpi, dia tahu kan. Tapi balik itu berbeza dengan mimpi, okey? Sebab balik itu maksudnya sudah sampai. Dia sudah sampai tempoh dia. Tempoh dia taklif. Dia bertanggungjawab. Dia ada dosa pahala dia sendiri dan sebagainya. So yang itu yang itulah bila berbual dengan sahabat-sahabat kita pun kata betul Zazah. Memang tidak ada panduan lah. Kesian actually ramai anak-anak lelaki kita terbiar. Anak perempuan okey. Dia masalahnya dah awal-awal lagi dah kalau period kan kita ajar dia taharahnya macam mana. Kemudian mandinya macam mana. Dengan kuku rambut yang tak habis-habis. Dia punya isu kan. Boleh potong kuku ke tak, boleh potong kuku ke tak. Kemana-mana pergi. Itulah yang tanya boleh potong kuku ke, potong rambut ke kan. Dia akan banyak tanya. Tanya berapa hari. Jadi ramai yang guide dia ni. Kan nak bezakan antara haid dan juga istihadah. Sampai ada fiqh wanita. Fiqh lelaki tak ada. Jadi kita ialah apa-apa pun benda ini sebagai ibu, sebagai bapa atau sebagai atuk dan nenek, dia perlu cakna dan juga jelaskan kepada anak-anak kita lah. Sebab Rasulullah SAW kalau kita tengok silibus dia tak pernah lari daripada 5 perkara ini. Akidah, ibadah, akhlak, pendidikan seksualiti.
kemudian baru pendidikan sosial. So once dia jelas pendidikan sexuality dia itu, maksudnya dia tu apa, dia tu siapa, identiti dia bagaimana, apa hala tuju dan purpose of life dia. So kenapa dia lelaki, kenapa sana tu perempuan, apa perbezaan lelaki dengan perempuan pula, fungsi mereka di dalam masyarakat lah pula kan, apa pula batas pergaulan dan sebagainya, kenapa lelaki dan perempuan ini berbeza, apa sudutnya yang diorang sama kan, apa yang perlu kita hormati pada kejantinan gender yang itu, apa pula kelebihan kita, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa dan sebagainya. Once dah siap tu, baru pula kita dedahkan dia dengan etika sosial. So bila kita dedahkan etika sosial pun selesai dengan adab kejiranan, jaga aib orang, menghormati mereka, bantu mereka, sokong mereka ke, didik mereka, bersabarlah, itulah inilah. Komponen sosial dah habis, barulah bukakan akaun media sosial. Barulah bagi dia kan Instagram ke. Awak pilih je, awak dah graduate dah ni. Awak pilih je, awak nak apa, Facebook, nak Instagram, nak Twitter kan. So bila dia, sebab dia dah ada bekalan ni, campaklah dia dekat mana-mana, dia akan pegang etika dan juga adab tersebut. Jadi kita prepare generasi dalam rumah kita itu untuk masyarakat, dan dia mudah dia nampak. Kalau tak, dia akan dipergunakan oleh syaitan. 99 kebaikan tersebut dan hanya dihanguskan dengan sebatang mancis. Sebatang mancis tu kan. Jadi kebaikan kita bertimbun banyak, macam satu batang mancis yang membakar seluruh timbunan sampah. Ya, tapi ini bukan sampah, ini kebaikan ni. Jadi satu itulah keburukan yang boleh menghanguskan segala-galanya. Baik, ada tak soalan? Dalam kiraan 5, dah habis pukul 11 ya? Ya, sila puan. Muka surat berapa kak? Okey, yang mula-mula. Oh yes. Ibnu Abi Hatim tu. Yang panjang umur. Yang panjang umur sebelum. Yang ni dia minta weapon khusus sahaja. Weapon. Yes, betul. Dia banyak dialog-dialog dia dengan Allah. Tapi yang ini dia khusus minta satu kekuatan ataupun senjata bagi manusia lah. Right. So dia mendapat grant from Allah. Orang kata permission daripada Allah seluas-luasnya. Tapi dalam masa yang sama, Allah memberikan kita pula satu perlindungan, kekuatan, peluang kan, yang sangat pula luas-luasnya. Okey. Right. Ya, silakan puan. Kalau ada lintasan? Oh, okey. Sangat bagus, betul. Yang itu sebenarnya kita perlu ada skrip-skrip hati. Ya, yang khususnya bila ya, sebab kita banyak nak buat kebaikan dan sebagainya ni, bila kita buat kebaikan, benda yang perlu kita jaga adalah niat dan doa. Jadi niat itu dia adalah aktiviti dalam hati. So bila ada lintasan-lintasan yang tak baik itu, cepat segera kita istighfar, kemudian sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi itu yang diajar. Baik. Okay, yang tu niat. Niat kita sebab kita nak anak-anak kita buat. Kalau kita mampu, takkan anak-anak kita tak mampu kot. Kita kata macam tu kan, kita nak kata gitu. Jadi kita nak kata kita dah tua pun, kita berusaha juga. So itu adalah satu sumber inspirasi. So kalau niat yang baik itu, Alhamdulillah. Sebab Nabi Muhammad SAW pun bila buat solat sunat, nampak. Isteri dia pun nampak kan. Kemudian anak-anak kecil yang tidur di rumah Nabi pun nampak. Jadi itu tujuannya adalah untuk melatih, untuk memberi semangat. Ya. Cumanya syaitan tu dia akan gunakan macam tu. Kita awalnya niat tu untuk memberi contoh kan. Tapi lepas tu kita nak juga kata, akulah yang memulakan ibadah dan amalan ini dalam keluargaku. Dia dah jadi gitu. Jadi dia akan, yang tu yang kena jaga. Sebab setiap amalan kita akan terancam. Siapa yang mengancam? Syaitan. Lalat tu lah, langau tu. Jadi kita kena balut dia dua saja, niat dan doa. Niat dan doa. Ya, jadi niat kita kena sentiasa perbetulkan. Tuan-puan, kalau setiap hari agak-agak kita buat amalan berapa kali, berapa banyak ya? Buat amalan ke aktiviti harian kita, rutin harian kita, letaklah 300 kan. 365.
amalan atau perbuatan rutin seharian. Pernah tak duduk senaraikan, apa yang aku buat? Yang pertama, buka mata pagi. Kemudian yang kedua, baca doa. Yang ketiga, duduk. Yang keempat, layan mata kan. Yang kelima apa? Tengok telefon. Yang keenam, cuba duduk dan diamkan, tulis. Lepas tu fikir macam mana kita nak protect setiap amalan tersebut. Lepas duduk senaraikan, macam mana kita nak lindungi setiap amalan itu daripada langau syaitan ni. Dia akan menghinggap punya. Dan antara yang terbaik adalah niat dan doa. Sebab tu kita bersyukur sangat para ulama kita dulu, dia bagi doa. Nak pakai baju baca doa, tengok cermin baca doa, masuk tandas baca doa, kita nak makan baca doa, makan gula-gula baca doa, keluar rumah baca doa, naik kenderaan baca doa kan. Dia doa je. Lepas tu zikir. Dan zikir ini sangat baik sebab bila kita kalau ada lalat, apa kita selalu buat? Kita halau. Macam ni kita halau? Kita kibas ni kan. Kadang memang ada orang penjaja-penjaja tu kan, bila nampak banyak sangat lalat, apa dia buat? Dia cari kayu, dia ikat dengan plastik. Tangan dia gini aja kan. So yang ini dalam hidup kita, kalau ibaratkan iblis itu macam langau, maka kita kena tepis dia selalu dengan zikir. Jadi buatlah zikir kita, contoh nak buat letak set, sebab banyak cara, banyak pattern. Dan para ulama, mereka yang sukses, dia zikir tu tak pernah tinggal. Waktu pagi ada lain bacaan dia. Mungkin nak baca istighfar waktu pagi, atau nak baca selawat. Tukarlah dengan petang, kemudian malam. So dia ada 3 zikir sehari. Ada sebahagian dia start dengan checkpoint solat subuh. Lepas solat subuh je dia ada zikir. Mungkin baca subhanallah wa bihamdih ke kan. Kemudian zuhur zikir lain pula. Situ mungkin istighfar. Kemudian asar lain pula. Mungkin kat situ dia baca selawatnya ke apa ke nya kan. Kemudian hauqallah lah pula maghrib. Kemudian isyak sebelum tidur dia baca tasbih ke apa ke dan sebagainya. Jadi kita kena rancang, sebab syaitan sentiasa merancang. Dan kita kena, satu benda yang kita kena ingat adalah al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Sesuatu kebenaran yang tidak dirancang akan mudah diruntuhkan, dimusnahkan dengan kebatilan yang terancang. Syaitan dia batil, sentiasa terancang. So kita pula ni benda yang hak kita selalu tidak rancang untuk melindungi dan sebagainya lah. So organize, rancang dan lindungi. So saya kira itu saja. Terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah. So mudah-mudahan kita boleh berjumpa lagi. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Teruskan pengorbanan dan korban kita ini. Pertama, tanda syukur kita kepada Allah, tanda penyerahan kita kepada Allah. Dan last sekali, jangan lupa tu kisah Qabil dan Habil. Apa dia? Tanda untuk keluar daripada masalah ya. Okey. Tolong doakan anak Puan Sarah Ar-Rayyan Ramadan bin Muhammad Nasri. Pagi ini dia buat serjeri mata. Mohon lancar proses serjeri dan anak kembali sihat pulih, dapat melihat semula dengan baik. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma izhabil ba'si Rabban nasi. Ishfi ya Allah, ishfi Ar-Rayyan Ramadan bin Muhammad Nasri. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman shifaan la yughadiru saqaman ya Rab, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina ya Rab wa sabbitil aqdama allaqaina. Wahai Tuhan kami, jika bukan kerana-Mu ya Allah, pasti kami tidak akan mendapat petunjuk. Pasti kami juga tidak akan dapat mampu melakukan sedekah ataupun salat. Maka anugerahkanlah ketenteraman dalam setiap hati-hati kami ini yang telah hadir dalam Dewan Kuliah Fatimah Az-Zahra, dan mantapkanlah derap langkah kami untuk terus ketaatan, melakukan ketaatan terhadap-Mu, dan ketika kami berhadapan dengan musuh-musuh kami, maka kuatkanlah keazaman kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.